Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi daripada siri yang ke-60, iaitu hari ini siri ke-61 tentang apakah sarana-sarana atau perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk kita mengelakkan diri kita daripada terjerumus kepada perkara-perkara maksiat, ya. InsyaAllah kita sambung hari ini pada nombor yang ke-18, iaitu dengan selalu menumbuhkan rasa takut kepada Allah akan datangnya maut secara tiba-tiba sebelum sempat bertaubat, ya. Dan seringkali ziarah kubur untuk mengingat kematian dan akhirat serta melembutkan hati. Yang mana janganlah kita merasakan bahawa kematian itu hanya menjemput orang-orang yang lanjut usia atau menjemput orang-orang yang sedang terlantar sakit. Sesungguhnya maut itu tidak mengenal batas usia, sama ada muda ataupun tua, dan begitu juga tidak pernah mengenali ataupun menjemput hanya orang-orang yang berada dalam kesakitan, sedangkan orang yang tegak berdiri sihat adalah jauh daripada sakratul maut. Itu tidak benar, ya. Itu tidak lebih hanyalah angan-angan kosong, ya. Panjangnya angan-angan yang dibisikkan, ditipu daya oleh syaitan sahaja, ya. Yang mana kalau kita lihat dalam keadaan hari ini, saya kira kita banyak sekali terbaca sama ada di uh, surat khabar ataupun media sosial yang lain yang menceritakan tentang banyaknya kejadian-kejadian kematian mengejut ini, ya. Begitu juga seringkali untuk kita menziarahi kubur dan mengingat kematian itu akan dapat melembutkan hati. Hanya saja di sini saya ingin mengatakan bahawa adalah tidak halal untuk kita memulakan safar kita, perjalanan kita dari niat awalnya untuk pergi menziarahi kubur. Ya, yang mana sepatutnya apabila kita ingin memulakan safar perjalanan kita itu, mulalah dengan niat untuk kita kembali ke kampung menziarahi sanak saudara jika kita masih ada punya kedua ibu bapa, dengan niat menghubungkan silaturahim. Semoga perjalanan safar kita itu menjadi bernilai ibadah di sisi Allah, ya. Dan apabila kita telah sampai ke kampung halaman dan kita menziarahi kubur, sementara kita berada di sana, itu tidak menjadi masalah, ya. Dan itu merupakan sesuatu yang amat digalakkan supaya kita dapat mengingat kematian, ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, itu akan dapat melembutkan hati kita, ya. Yang ke-19 adalah kita seharusnya seringkali mendatangi majlis-majlis taklim yang membahas tentang tazkiyatun nafsus, iaitu tentang pembentukan jiwa, ya, pembentukan akhlak yang baik, yang ini akan dapat menyentuh dan menggetarkan jiwa kita betapa perlunya kita memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu melalui taman-taman syurga di bumi, hendaklah kamu menyinggahinya. Yang mana para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa itu adalah majlis-majlis ilmu, ya. Yang mana sebagaimana kita ketahui, di dalam majlis-majlis ilmu itu akan turunnya malaikat menaungi majlis-majlis ilmu, di mana di dalamnya disebut nama Allah, berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka dan memohon keampunan bagi orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu tersebut, ya. Yang ke-20 adalah melembutkan jiwa dan hati kita supaya kita senang kepada perkara-perkara yang halal, ya. Dan ini boleh membuatkan kita meninggalkan perkara-perkara yang haram, ya, dengan kita sentiasa mengingatkan hati dapat membezakan yang mana yang halal dan yang haram, terutama dalam kita
memilih rezeki-rezeki yang mana Allah menyuruh kita mencari rezeki yang halal dan baik dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kerana sesungguhnya daging yang tumbuh daripada sumber yang haram itu tidaklah layak semata-mata menjadi bahan bakar di neraka sahaja, ya. Yang ke-21 adalah berusaha keras untuk menundukkan pandangan kepada perkara yang diharamkan, ya. Dalam keadaan kita bersosial, bermasyarakat pada hari ini, amatlah sukar untuk kita betul-betul mengelakkan diri kita daripada berikhtilat, bercampur gaul dengan masyarakat, sama ada ke pasar, ke supermarket ataupun sebagainya. Namun apa yang perlu kita ingat, yang perlu kita usahakan adalah kita menundukkan pandangan dan menjaga pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang haram, ya. Yang mana seandainya pada pandangan yang pertama itu mungkin kita tidak dapat mengelakkannya. Namun jangan kita susuli dengan pandangan yang kedua. Sesungguhnya pandangan yang kedua itu adalah pandangan dari syaitan, ya, yang mengusik hati kita, yang menyuruh kita terus memandang perkara-perkara yang haram tersebut, ya. Ingatlah bahawa di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati kita ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, ya. Yang ke-22 adalah memikirkan tentang jika kita suka ataupun meminati seseorang, terutama bagi golongan yang masih tidak menemui jodoh mereka, ya. Ataupun ya, sebagaimana saya katakan bahawa perasaan berkeinginan kepada lawan sejenis itu adalah perkara normal yang mana boleh jadi saja kepada mereka yang lewat usia, yang masih tidak ada pasangan hidup dan sebagainya. Namun hendaklah jangan kita sehingga perkara-perkara tersebut itu menguasai fikiran kita sehingga kita dapat membayangkan sesuatu yang tidak sewajarnya, yang mana ianya belum jelas lagi halal bagi kita, ya, orang-orang tersebut. Hanya mohonlah kepada Allah, sekiranya kita ada berkenan kepada seseorang, mohon kepada Allah semoga Allah mempermudahkan menemukan jodoh kita dengan si fulan dan si fulan tersebut, tanpa perlu kita melayan fikiran-fikiran negatif yang hadir di dalam fikiran minda kita ini oleh bisikan-bisikan syaitan, dan kita mula menggambarkan sekian dan sekian tentang si fulan yang kita sukai itu, ya. Berhenti setakat itu, mohonlah doa kepada Allah. Itu yang lebih patut kita lakukan, ya. Yang ke-23 adalah kita tidak berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang yang bukan mahram, kecuali jika ada keperluan yang sangat-sangat mendesak, ya. Elakkan daripada kita sengaja-sengaja tidak ada apa kerja, tidak ada apa topik yang perlu dibahaskan, tetapi menjadikan itu sebagai senda gurau dan akhirnya membatasi kita punya batas itu kita tidak mampu. Kadang-kadang dengan bisikan hawa nafsu yang memang ada dalam diri kita itu membuatkan bermula daripada percakapan-percakapan, akhirnya pergerakan-pergerakan menyentuh, bermula dengan bersalam-salaman dan sebagainya. Jadi kita kena ingat ini semua adalah sarana-sarana yang disediakan oleh syaitan untuk menjerumuskan kita kepada hubungan yang terlarang, ya. Yang ke-24 adalah tidak berlebihan dalam makanan dan minuman, atau kita perlu, ya, memakan itu memilih perkara-perkara yang kalau boleh janganlah memilih makanan-makanan atau minuman yang boleh mempercepatkan timbulnya syahwat yang tinggi, ya. Mungkin maaf cakap ada di antara kita yang memang sengaja mencari makanan ataupun minuman yang boleh memboomskan syahwat kita, ya, yang tinggi, yang mana saya rasa kita seharusnya menerima sebagaimana ketentuan Allah. Allah yang menjadikan kita, Allah yang maha mengetahui, ya, tentang bagaimana turun naiknya gelora nafsu kita yang bersangkut paut dengan usia kita dan sebagainya.
janganlah kita menongkak arus, ya. Sepatutnya kita jalani sahaja usia kita, kehidupan kita dengan sebaiknya sebagaimana lumrah yang seharusnya kita lalui. Sekiranya kita sampai sudah ke tahap umur yang sekian dan sekian, tidak perlulah kita merasakan kita perlu mencari sesuatu yang untuk memboomskan keupayaan syahwat kita supaya menandingi usia-usia muda di waktu awal 20-an dan 30-an dahulu, ya. Redalah dengan ketentuan Allah, dan itulah yang sepatutnya. Allah Maha mengetahui, Allah menciptakan kita, Allah tahu di mana tahap-tahap tertentu untuk kita menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Yang ke-25 adalah mungkin perkataan ini dengan menggunakan perkataan menghukum diri, mengambil iktibar yang mana apabila kita melakukan sesuatu dosa ataupun jiwa kita ini terkalah dengan hawa nafsu yang mengajak kepada melakukan dosa, atau juga kita telah melakukan dosa, maka perkataan menghukum diri dengan berpuasa ataupun bersedekah, ya, setiap kali kita telah terlanjur kepada dosa-dosa tersebut. Perkataan menghukum diri ini hendaklah kita fahami yang mana sebagaimana Nabi SAW juga menyarankan kepada kita, yang mana apabila kita melakukan sesuatu keburukan, dosa dan sebagainya, hendaklah kita menyusuli dengan membuat kebaikan, ya, yang mana tidaklah lebih baik untuk kita menghukum diri kita ataupun mendisiplinkan diri kita semula, mengkendurkan semula perasaan-perasaan kita yang telah membuat-buat oleh hawa nafsu kita tu yang mengajak kepada dosa, dengan memperbanyakkan berpuasa dan bersedekah, ya. InsyaAllah hati kita akan menjadi lunak dan damai kembali, ya. Yang ke-26 adalah kita kenalah selalu berusaha dan berharap dengan ikhlas wajah Allah semata-mata dalam setiap gerakan kita, sama ada diam ataupun kita melakukan kebaikan itu sama ada sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang mana sekiranya kita rasa kita gagal kontrol perasaan kita, hendaklah kita melakukan kebaikan atau sedekahlah contohnya, ya, senang kita faham, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sekiranya kita gagal mengawal perasaan kita daripada perasaan riak, sekurang-kurangnya juga adalah ujub dalam diri kita sendiri, maka kita lakukanlah dengan sembunyi-sembunyi, yang mana apabila tangan kanan memberi, hatta tangan kiri sendiri pun tidak mengetahuinya. Tetapi tidak juga menjadi kesalahan untuk kita melakukan kebaikan, terutama yang kita senang faham dalam bentuk sedekah itu, secara terang-terangan. Sekiranya kita mampu, ya, tadi sebagaimana saya katakan, mampu mengawal diri daripada perasaan ujub terhadap diri sendiri ataupun takbur dilihat orang, maka melakukan ibadah terutamanya dalam keadaan bentuk fizikal sedekah secara terang-terangan itu juga baik, kerana itu dapat memacu ataupun mendorong orang lain juga untuk melakukan kebaikan yang sama sebagaimana yang kita contohkan itu, ya. Yang ke-27 adalah selalu kita memandang walaupun sedikit amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan itu hanyalah kerana Allah, dan janganlah kita merasakan banyaknya pula amalan yang telah kita lakukan. Malahan kena ingat dalam diri bahawa apa yang kita lakukan ini jika dibandingkan dengan orang lain, mungkin banyak lagi amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang lain. Maka dalam keadaan begini tidak menjadi tercela untuk kita berlumba-lumba, untuk kita mencontohi mereka yang banyak amal solehnya, yang banyak melakukan kebajikan-kebajikannya, supaya kita juga berusaha ke arah itu. Dan sekalipun kita telah melakukan banyak kebaikan amal soleh, hendaklah kita semat dalam hati, sesungguhnya apa yang aku lakukan ini sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan mereka-mereka yang telah direzekikan Allah, diberi taufik dan hidayah Allah untuk lebih banyak beribadat berbanding kita, ya. Ini dapat kita kontrol diri daripada memiliki perasaan ujub dalam diri kita sendiri, yang mana ini satu sifat yang sangat tercela, yang sekiranya kita membiarkan dia terus subur dalam hidup kita, dalam diri kita, sesungguhnya kita telah mewarisi sifatnya
iblis, ya. Yang ke-28 adalah kita kena memahami bahawa hakikat dunia ini sebenarnya hina, ya. Dunia ini tidak kekal dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan abadi. Jadi apa pun bandingan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita selalu ingat setakat mana pun dunia yang dapat kita capai, ianya tidak kekal. Malahan ianya hina di sisi Allah sekiranya kita tidak menggunakan segala nikmat yang Allah bagikan kepada kita di dunia ini untuk membeli syurga Allah di akhirat nanti. Jadi gunakanlah sebaik mungkin rezeki yang Allah bagikan untuk kita jadikan saham-saham akhirat yang mana sangat-sangat berguna untuk membela kita di padang mahsyar itu nanti, ya. Yang ke-29 adalah selalu menanamkan rasa cinta kepada Allah sehingga dengan itu dapat memudahkan kita untuk meninggalkan segala kemaksiatan kita terhadap Allah, ya. Kerana kita ingat power cinta itu sangat besar. Contohnya, saya melihat bahawa seandainya seseorang wanita itu menikahi seorang lelaki yang perokok tegar contohnya. Bagaimana seorang wanita tadi dengan rasa cinta terhadap suaminya dan rasa cinta suami sebaliknya juga terhadap isteri dapat mengubah tabiat buruk suami yang suka merokok. Jika sebelumnya suami itu merupakan perokok tegar hanya kerana dasar cintanya kepada sang isteri dan atas permintaan, nasihat ataupun pujuk rayu isteri terhadap suaminya untuk meninggalkan tabiat buruknya merokok itu, walhal selama ini suami tersebut adalah seorang perokok tegar yang telah membiasakan dirinya belasan tahun, mungkin puluhan tahun kehidupannya dalam keadaan merokok, ya, iaitu sesuatu yang sangat-sangat menyanggahi dalam maqasid syariat di mana merokok itu secara tidak langsungnya jika boleh kita katakan ianya memang membazirkan harta benda dan merosakkan diri sendiri, yang mana dua perkara ini termasuk dalam 5 perkara utama maqasid syariat yang sepatutnya seorang Islam menjaganya dengan baik dan mengambil pandang serius terhadap perkara ini. Atas dasar cinta, maka seorang suami itu menurut kehendak isterinya, nasihat isterinya dengan meninggalkan tabiat buruknya sebagai perokok tegar tadi, itu sebagai bukti kuatnya kuasa cinta. Apatah lagi jika kita meletakkan kuasa cinta itu terhadap Allah, sudah pasti kita dapat membendung diri, meninggalkan segala kemaksiatan yang dilarang oleh Allah hanya kerana kuat dan besarnya kuasa cinta kita terhadap Allah, ya. Jadi saya kira lebih kurang dalam 30 usaha-usaha ataupun apakah yang perlu kita lakukan untuk kita bersungguh-sungguh dan kita terus-meneruslah, ya, mengusahakan, mengamalkan semua yang telah kita kongsikan daripada semalam dalam usaha kita untuk membenteras diri kita, mengongkong diri kita daripada terus terjerumus kepada perkara-perkara kemaksiatan yang mana tidak lain mengundang kemurkaan Allah kepada kita, ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.